Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Afsan bagi meneruskan. Okey, untuk modul 5 tingkatan 5 bagi tajuk iaitu tajuk perkawanan untuk syarikat berhad menurut Share. Baiklah, seperti yang cikgu janjikan untuk yang kedua ini, cikgu akan bawakan contoh yang ada dalam buku teks terlebih dahulu supaya pelajar lagi jelas sebelum kita membuat soalan berbentuk ataupun berformat SPM. Okey, soalan pertama iaitu mengira modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey. Kita lihat ya, syarikat percetakan berhad ditubuhkan untuk membekalkan bahan percetakan pada 1 Mac 2017. Syarikat percetakan berhad menerbitkan. Okey, perkataan menerbitkan tu ingat ya. Diterbitkan bila? Bila ada permohonan. Okey. Jadi diterbitkan 200,000 unit 8% share keutamaan pada harga RM2 se-share. Okay, ini untuk ayat share keutamaan. Okey. Dan 1,500,000 unit. Okey, ini untuk share biasa pada harga RM1 se-share. Okey, nampak tak? Satu untuk keutamaan, satu untuk share biasa. Semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Ini penting ayat ni. Dilanggan, dibayar penuh. Itu sangat penting. Sebab kita nak terbit, bila terbit mesti dapat bayaran. Dan bayaran tu mestilah bayaran penuh. Kira modal terbitkan dan berbayar penuh bagi share keutamaan dan share biasa. Jadi mudah je cara dia, iaitu bilangan share darab dengan harga se-share. Ini format yang kita dah terangkan dalam nota sebelum ni. Jadi apakah share yang dia ada? Dua. Satu, share keutamaan iaitu 8% share keutamaan dan share biasa. Okey. Yang 8% ni jangan tinggalkan. Kena tulis berapa dia punya peratusan share keutamaan tersebut. Okey. Jadi, pengiraan dia adalah 200,000 unit darab dengan RM2 se-share. Dapatlah RM400,000. Untuk share biasa, 1,500,000 unit darab dengan RM1. Dapatlah RM1,500,000. Dan total jumlah modal yang diterbitkan dan berbayar penuh adalah sebanyak RM1,900,000. Maksudnya di sini ialah bila orang tanya ada berapa share yang ditawarkan diterbitkan kat syarikat tu, ada dua. Okey, satu 8% share keutamaan, satu lagi share biasa. Kalau orang tanya lagi berapa jumlah share yang ada, jumlahnya adalah RM400,000 untuk share keutamaan. Okay, berapa unit untuk share keutamaan tu? 200,000 unit. Berapa harga satu share? RM2. Macam tu kalau orang tanya. Kalau share biasa pula ada RM1,500,000. Berapa share unit dia? 1,500,000 unit. Berapa ringgit satu share? RM1 satu share. Jadi inilah jumlah modal yang mereka dapat sewaktu modal diterbitkan. Okey, contoh kedua. Berdasarkan contoh 1 pada 1 Mei 2017, syarikat percetakan berhad membuat terbitan kali kedua. Terbitan kali kedua kerana memerlukan modal tambahan. Nampak tak? Sebabkan nak menambahkan lagi modal dalam perniagaan, maka syarikat pun nak tambahkan lagi modal dengan cara menerbitkan share untuk kali kedua. Syarikat telah menerbitkan 300,000 unit 8% share keutamaan pada harga RM2 se-share. Nampak tak? Dan 1 juta unit share biasa pada harga RM1.50 se-share. Kira modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey. So, sama juga kat cara kiranya di atas. Okey, sama je. Cuma ini adalah penerbitan untuk kali kedua untuk menambahkan modal dalam perniagaan. Samalah. Yang atas pun 8% se-share. Ini pun 8% se-share. Okey. Darabkan dengan harga satu share. Dan dapatlah dia punya jumlah RM modal yang diterbitkan. Begitu juga dengan share biasa, itu 1 juta darab RM1.50 dapatlah RM1,500,000. Okey. Jadi jumlah share yang diterbitkan adalah RM2,100,000. Okey. Faham ya? Okey. Kita tengok. Oleh itu, modal diterbitkan dan berbayar penuh bagi syarikat bersatu berhad bagi tahun berakhir 31 Disember adalah seperti berikut. Jadi,
berapa jumlah share keutamaan yang dia dah terbitkan? Okey, tadi 200,000 unit. Yang ini 300,000 unit. 200 campur 300, 500,000 unit. Nampak tak? Jumlah share dia, keutamaan dia sama dengan dividen 8% share keutamaan. Jadi totalnya adalah 400,000 campur dengan 600,000, dapatlah 1 juta. Begitu juga dengan share biasa. Berapa unit? 1,500,000 unit dengan 1 juta unit, totalnya 2,500,000 unit share biasa. Jadi kita campurkan dua, dapatlah RM 3 juta. Jadi total semua modal diterbitkan adalah RM 4 juta. Okey, selesai untuk modal diterbitkan kali pertama dan juga terbitan kali kedua. Okey, seterusnya adalah contoh yang ketiga, merekod terbitan share dalam jurnal am. Sekarang kita nak buat pula cara nak merekod dalam jurnal am. Syarikat Melati berhak menjalankan perniagaan membekalkan cermata syarikat memerlukan modal untuk mengembangkan perniagaannya. Pada 10 April, syarikat Melati berhak menerbitkan 4 juta unit share biasa pada harga 50 sen per share. Okay. Pada 24 April 2017, semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Okay, nampak tak? Okay, maksudnya, semua share yang diterbitkan itu telah dilanggan dan dibayar penuh. Okey, jadi kita nak rekodkan dalam jurnal am. Jadi berapakah jumlah share yang telah diterbitkan dan berbayar penuh itu? 4 juta unit darat 50 sen, dapatlah RM 2 juta. Jadi cara nak rekod dalam jurnal am pula ialah, kita dah tahu dah, dalam kelas sebelum ni pun kita dah belajar dah pun. Debit permohonan share biasa, kredit modal share biasa. Okey, tengok pada soalan. Perhatikan soalan betul-betul. Sebab kat sini dia kata menerbitkan 4 juta unit share biasa. Maka bila tulis share biasa, sini pun mestilah share biasa. Okey, kalau kata share keutamaan, maka di sini pun mestilah ubah share keutamaan. Jadi, debitkan permohonan share biasa, kreditkan modal share biasa. Okey, susahnya nak ingat. Okay, apa nak susah? Dalam konsep ableh pun kita dah tahu dah. Ableh. Okay, iaitu awak dah tahu dah debit, kredit. Dan tentu equity pemilik atau modal berada di bahagian kredit. Nampak tak? Sebab itu dia berada di bahagian kredit. Jadi, di sini letakkan RM. Bukannya unit. Tapi RM. Tadi kita dah kira RM 2 juta. Okay, nampak tak? Sebab dia terbitkan semua sekali. Dan dia kata berbayar penuh. Bila berbayar penuh, jadi jumlah yang 2 juta ni penuh. Kita terima semua sekali. Okay. So, kita terima dengan apa? Dengan duit lah kan. Duit tunai di bank. Okay. So, debit bank, kredit, permohonan share biasa. Okay. Tadi permohonan share biasa ada di debit. Bila kita dapat duit, kita akan kreditkan permohonan share biasa. Juga RM 2 juta. Okay. So, yang paling penting mesti ada dia punya penerangan, narration dia. Merekod terbitan share biasa untuk yang terima duit bank, merekod penerimaan wang daripada terbitan share biasa. Okay. So, kita dah rekod jurnal am. Okay. Sekarang kita lihat seterusnya. Okay. Kita nak rekodkan, catatkan yang jurnal am tadi tu ke dalam ledger. Seperti biasa. Apa yang ada di butir A adalah maklumat yang di butir B. Maksudnya bergu dia. Okay, contohlah kita nak buat permohonan share biasa. Permohonan share biasa. PSB. Permohonan share biasa ni sekarang berada di bahagian debit. Sinilah debit. Maka di sini nak tulis apa? Bergu dia. Apa bergu dia? Modal share biasa. Okey? Faham tak? Okey, begitu juga bila kita nak buat akaun modal share biasa. Debit ke kredit? Kredit. Okay, di sini. Di bahagian kredit di sini. Maka apakah bergu dia? Bergu dia permohonan share biasa. Okey. Boleh ya? Kita lihatlah sama. Sama yang kita bincang tadi. Akaun permohonan share biasa. Modal share biasa di sini. Okey, sama kan? Okey, lepas tu cuba tengok permohonan share biasa. Kalau dia 24 hari bulan ni berada di bahagian kredit di sini. Maka
Apakah bergu dia? Bank. Jadi, sama tak sini bank. Jadi, diimbang lah. Debit dan kredit. Begitu juga akaun modal share biasa. Akaun modal share biasa cuma ada satu saja, iaitu bahagian kredit. Maka tulislah sini. Okey, permohonan share biasa. Okey. So, kita akan dapat sini lah baki. HB. Okey. Nampak ya? Last sekali akaun bank. Permohonan. Akaun bank berada di bahagian debit. Maka bahagian debit masukkan permohonan share biasa. Okey. So, selesai untuk belajar. Contoh 5. Merekod terbitan share dan gabungan jenis share. Tadi satu je kita buat terbitan share untuk share biasa saja yang kita rekod dalam jurnal, dalam ledger. Sekarang kita tengok yang ada gabungan. Syarikat Merpati Berhad menawarkan perkhidmatan penghantaran kargo. Pada 2 Mei 2017, syarikat telah menerbitkan 2 juta unit 6% share keutamaan pada harga RM1 se-share dan 3 juta unit share biasa. Okey, pada harga RM5 se-share. Okay, pada 15 Mei, semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Penting ya ayat dilanggan dan dibayar penuh ni sangat penting. Okay, nak buat apa? Pertama, buat jurnal am. Kedua, kita nak buat catatan jurnal ledger. Okay, first, apa yang diterbitkan? Share keutamaan. Betul. Okay, so yang kedua barulah share biasa. 2 juta unit darab dengan RM1 untuk keutamaan. Dapat RM2 juta. Okey, lepas tu modal diterbitkan bayar penuh untuk share biasa pula adalah 3 juta. Darab 5% dapatlah RM1,500. So, yang ini kita buat 2. Tadi yang contoh nombor 4 kita buat 1. Sekarang ini kita buat 2. Ada keutamaan, ada biasa. Caranya sama. Mula-mula debit permohonan share keutamaan 6% share keutamaan. Okey, kreditkan modal 6% share keutamaan. Kita kira pun RM2 juta. Okey, begitu dengan permohonan share biasa kita kira RM1,500. Debit permohonan share biasa, kredit modal share biasa. Okey, nampak tak? Okey, senang sangat. Okey, bila kita nak buat penerimaan pula, iaitu berbayar penuh tu, iaitu kita terima duit bank, debit, bank, kredit. Okey, kita asingkan permohonan 6% share keutamaan di bahagian kredit 2 juta. Permohonan share biasa bahagian kredit RM1,500. Tambahkan dua-dua. Terus kita gabungkan di bawah debit bank. Okey. Cara menulisnya, merekod penerimaan wang daripada terbitan 6% share keutamaan dan share biasa. Okey. So, cara merekod dalam ledger pun sama. Maksudnya, kalau kita buat akaun permohonan share keutamaan, okey, permohonan share keutamaan, dia berada di bahagian debit di sinilah. So, bergu dia adalah modal share biasa. Okey. Ada tak permohonan 6%? Ada yang ni di bahagian kredit. So, bahagian kredit dia adalah bank. Ambil bank yang mana? Ambil bank yang walaupun kat sini bank RM3,500, tapi kita tengah buat share keutamaan, maka ambil angka RM200,000. Sama je. Okey. Ni pun RM200,000. Yang ni pun RM200,000. Okey. Nampak tak? Sama tak? Okey. Begitu juga dengan share akaun modal share keutamaan. Share keutamaan yang mana? Modal share keutamaan hanya berada di bahagian kredit sebanyak RM200,000. Okey. Sebab itu kita letakkan sini permohonan share keutamaan. Okey. Begitu juga dengan share biasa. Maka kita tutupkan ke akaun bank. Okey, so selesai ya untuk ni. Contoh ke-6, merekod terbitan share terbitan kedua. Okey. Berdasarkan contoh 5, lembaga pengarah syarikat Merpati Berhad memerlukan modal tambahan dengan membuat terbitan share kali kedua. Pada 1 Ogos, syarikat telah menerbitkan 1 juta unit 8% share keutamaan pada harga RM1 se-share. Okey. Ini share keutamaan. Dan 4 juta unit share biasa pada harga RM5 se-share. Nampak tak? Semua share telah dihalangkan dan dibayar penuh pada tarikh tutup permohonan. Okey, cara nak kira macam mana? Sama.
Okey, 1 juta unit darat RM1. Betul? Untuk share ke utamaan. Okey, untuk share biasa pula 4 juta unit darat dengan 5% untuk untuk modal terbitkan dan bayar penuh untuk share biasa. Sama, pengiraannya sama saja dan kita pun rekod dalam share keutamaan, iaitu dalam jurnal am dan juga jurnal dalam ledger. Okay, apa yang penting, apa yang berada di bahagian debit, butirannya adalah di bahagian kredit. Apa yang berada di bahagian kredit, butirannya berada di bahagian debit. Okey. Yang lain tu semuanya sama. Okey. Okay, seterusnya, merekod kurangan langganan. Okey, kali ni kurang langganan pula. Kenapa kita kurang langganan? Okay, pada 1 Mac 2017, syarikat Meli Berhad telah menerbitkan 1 juta unit share biasa pada harga RM1 se-share kepada orang awam. Pada tarikh surat permohonan 15 Mei, jumlah wang yang diterima berjumlah RM800,000. Terdapat kurangan langganan berjumlah RM200,000. Okay, wang. Okey, kita lihat dulu. Terdapat kurangan langganan berjumlah RM2 juta. Okey, wang kurangan langganan berjumlah 2 juta ditanggung oleh pihak penaja jamin. Okey, pada 25 Mac. Okey, kita lihat cara pengiraan dia. Untuk share biasa, dia kata tadi berapa? 1 juta unit. Darat dengan RM1. Totalnya adalah RM1 juta. Tetapi kita hanya menerima RM berapa? Okey, wang diterima berjumlah RM800,000 sahaja. Jadi, sejuta tak RM800,000, kita masih kekurangan RM200,000. Okey, apa nak buat? Okey, cuba tengok. Merekod tuntutan, merekod terbitan share biasa ke jurnal am. Macam biasalah permohonan share biasa yang dia mohon tadi setuju 1 juta ya. Okey, so kredit pun modal share biasa. Okay, lepas tu kita terima bayaran penuh ataupun apa dia kata tadi, yang berbayar penuh ya. Dia bayar sebanyak RM800,000. Debit bank, kredit permohonan share biasa RM800. Okey, nampak tak? Sedangkan dia terbit RM1 juta. Yang ni kita cuma terima RM800,000. Apa nak buat? Kita kekurangan. Maksudnya berlakulah kurangan dalam terbitan share itu. Okey, apa nak buat? Syarikat. Okey, syarikat pihak penaja jamin. Okey, yang akan menanggung kurangan tersebut. Jadi didebitkan lagi bank RM200,000, kredit permohonan share biasa. Okey, jadi cara menulisnya, merekod penerimaan wang tunai kurang langganan. Okey, so cara rekod dalam ledger sama sangat. Daripada awal tadi, sama je ya. Okey, so kita lihat pula contoh yang ke-8. Merekod lebihan langganan. Tadi kurangan langganan. Sekarang lebihan langganan. Pada 30 Jun, syarikat Flyway Berhad telah menerbitkan 1 juta unit share biasa pada harga RM1 se-share pada orang awam. Pada tarikh tutup permohonan, iaitu pada 17 Julai, jumlah yang terima ialah RM1,200,000. Wang lebihan berjumlah RM2,200,000 tersebut dipulangkan pada pemohon yang tidak berjaya pada tarikh yang sama. Okay, apa nak buat? Dia suruh buat jurnal am dan juga catatan ledger. Mula-mula kena kira dulu lah terbitan share berapa. Dia terbitkan 1 juta unit. Harga unit RM1. Total RM1 juta. Okey, so sekarang dia terbitkan semua sebanyak RM1 juta saja. Tapi permohonan yang diterima, okey, pada tarikh tutup permohonan, okey, jumlah yang diterima adalah RM1,200,000. Nampak tak? Dia terbitkan RM1 juta saja, tapi duit yang diterima adalah RM1,200,000. Maka kat sini berlakulah lebihan permohonan. Apa nak buat kalau lebihan ni? Okey, debit permohonan share biasa, kredit modal share biasa. Okey, bila dah dapat duit,
Kita terima semua duit kita dapat tu. Debit bank, kredit permohonan share biasa RM1,200. Tapi kena ingat, kalau kita buat terbitan, kita akan rujuk dengan Suruhanjaya Security Commission. Bila dah terima, berapa yang kita terbitkan, banyak itu saja yang kita kena terima, tak boleh lebih. So, yang lebih tak apa-apa. Yes, pulangkan. Jadi, kena debitkan semula permohonan share biasa. Okey. Okey. Kita kena pulangkan semula. So, debitkan permohonan share biasa RM200,000. Pulangkan dekat bank iaitu sebanyak RM200,000. Okey. So, cara nak pindahkan ledger sama. Apa yang didebitkan, apa yang ada dalam butir kredit, dan apa yang kita nak kreditkan, apa yang ada dalam butir debit. Okey. So, cikgu rasa latihan dalam buku teks telah selesai kita bincangkan, dan pada kelas akan datang kita akan bincangkan latihan berformat SPM. Okey, selamat berjaya dan semoga cemerlang bersama Cikgu Afzan, Prinsip Perkawanan A+. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.